kita buat penutup. Apakah faktor kita dah nak tanya sebelum tutuplah yang lain kita insyaAllah doktor boleh sambung minggu depan kot tajuk kolesterol ni. Babi kita sambung minggu depan ni. Jadi apa faktor-faktor yang menyebabkan kolesterol kita naik dan tanda-tanda tadi doktor dah jawab. Mungkin doktor boleh rumuskan faktor kolesterol itu naik dan tanda-tanda dia supaya kita nampak secara rumusan. Faktor kenapa kolesterol kita naik ni macam saya kata tadilah, faktor nombor satunya adalah dari segi permakanan. Permakanan kita kena jaga permakanan yang sihat. Benda yang banyak kolesterol, kalau kepada siapa yang tak ada masalah kolesterol, enjoy your food, tak ada masalah, bismillah, majlis bismillah, tak ada masalah. Okey, tapi siapa yang ada masalah kolesterol, dia kena hati-hati dengan santan, dia kena hati-hati dengan benda-benda kering, ikan kering, ikan masin, sotong kering, udang kering dan sebagainya, makanan laut, organ dalaman. Ini memang sangat-sangat tinggi dengan kolesterol. Maka benda-benda yang orang Melayu suka makan ni memang tinggi kolesterol dia. Memang sedap. Sedap tu yang jadi masalah lah. Jadi organ dalaman, makanan laut, makanan kering, santan, ini sangat-sangat tak bagus untuk kolesterol. Permakanannya lah. Kenapa lagi jadi kolesterol ni? Sebab memang faktor keturunan lah, macam saya kata tadi. Faktor keturunan tak ada nak buat apa. Kita dilahirkan sebegitu rupa, kita terima seadanya dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi adalah hati kita tak jaga hati kita. Benda macam mana kita nak jaga hati kita, janganlah kita makan benda-benda yang herba-herba yang kita tak tahu. Macam Dr. Eka nanti boleh sembang dengan dia nanti. Dia makanan-makanan tradisional ni sebab bagus. Tapi dosage kita tak dapat tahu yang mana sesuai dengan badan kita. Takut dosage yang kita ambil tu terlalu tinggi. Apa juga ubat-ubat tradisional, ada kebaikan dia sebab tu orang tua-tua ubat. Tapi takut dia punya terlebih tinggi, dia punya dos tu menyebabkan rosak hati kita. Jadi benda-benda ini yang kita kena jagalah. Benda ni kita kena jaga untuk supaya kita punya kolesterol kita tak naik. Dan macam saya kata tadi juga, memang tak ada tanda lah. Kolesterol ni memang tak ada tanda. Dia boleh datang meletup terus macam tu saja. Datang dengan stroke, datang dengan darah tinggi, datang dengan thyroid pun boleh jadi, datang dengan kencing manis pun boleh jadi, dengan masalah buah pinggang pun boleh jadi. Kolesterol ni adalah punca kepada banyak penyakit yang lain. Sebab tu pada saya, kita kena ambil cakna, kena sentiasa ambil tahu paling kurangnya pasal kolesterol kita lebih pada yang lain. Sebab dia punca kat situ boleh jadi banyak masalah yang lain. Jadi tak ada cara lain kita nak tahu benda ni, walaupun Allah bagi kurnia kita tanda dekat mata, macam saya kata tadi, tengah berkulungan ada tanda dekat mata tu, tapi kita kena cek darah untuk pastikan level kita berapa. Jadi tolong ambil tahu berapa jumlah kolesterol. Bukan jumlah kolesterol, berapa kadar kolesterol kita bacaan ini semua. Jumlah kolesterol tak ada makna. Paling penting tuan-tuan puan-puan ambil pada sini ialah jumlah kolesterol, sangat sikit maklumat yang kita dapat daripada jumlah kolesterol. Ada satu soalan dalam Facebook yang kat saya ni ialah dia tanya durian. Orang Batu Kurau. Jiran saya dekat mana Tasik Kesumba, tapi sama-sama kami daripada Sepedeh. Dia tanya durian banyak kolesterol tak doktor? Dan durian tu masya-Allah. Durian tu bagus dengan segala-gala benda yang tak elok tu semua memang dalam durian. Jadi kena hati-hatilah kalau kita ada kolesterol, janganlah kita makan banyak sangat. Tinggi sangat. Allah yang ramai saya kata, mentang-mentang kau ngaji luar negeri lama, kau tak suka semua buah-buah tempatan. Tapi betul buah-buah tempatan kita ni, durian tu banyak sangat dia punya kebaikan yang terlalu banyak dalam tu. Jadi berhati-hati sikit lah. Sekarang ni musim durian, tolong jaga. Durian ni kolesterolnya lah, dengan dia punya orang dengan gout boleh naik durian. Durian tu naik gout dia, gastriknya lah, anginnya lah semua. Jadi hati-hatilah dengan musim durian ni insyaAllah. Pergilah sokong industri durian dekat Sempeneh, dekat Perak, Batu Kurau. Tapi berhati-hati sama insyaAllah. Ya cikgu. Okey doktor, mungkin kita ambil masa sikit lah. Sebab hari ni kita ada tetamu dari luar tadi. Mungkin doktor boleh rumuskan sikit langkah yang perlu diambil bila kolesterol tinggi. Macam mana langkah kita nak ambil bila kolesterol kita tinggi dan berapa lama kalau kita makan ubat ni kita nak kena makan ubat. Mungkin soalan yang terakhir lah yang saya boleh nak tanya doktor. Satu, langkah yang perlu diambil bila kolesterol yang dah kita tinggi, dan kalau kita makan ubat, berapa lama lah kita nak kena makan ubat juga. Okey, langkah yang kita kena ambil untuk bila kolesterol tinggi ni, kita nak kena tahu punca yang kat mana.
Kalau kita di apa macam saya kata tadi 3 punca, sebab keturunan ke, hati ke ataupun pemakanan. Jadi nombor 1 sekali kita kena tahu kat mana punca kolesterol kita tinggi dan kita act accordingly lah. Kita kalau masalah pemakanan kita kena jaga pemakanan kita. Kalau kita masalah dari segi hati kita kena betulkan masalah hati kita. Jadi ini langkah pertama kita kena buat. Langkah kedua yang kita kena buat ialah kita kena, kalau di pemakanan tu kita kena cara hidup sihat lah, kena makan, kena exercise. Dan kalau kita perlu didahsyatkan, kita kena ambil ubat. Ada banyak nak cerita pasal ubat, nanti rasa minggu depan lah kita cerita pasal ubat. Ada banyak ubat, ada banyak kekuatan ubat. Saya selalu kata kat pesakit saya, proton pun kereta, Mercedes pun kereta, Porsche pun kereta. Dan dia boleh buat A, kita daripada A, point A ke point B. Tapi rasa dalam tu lain, dia punya rasa, dia punya efek dia lain. Macam tu dengan ubat. Ubat ni kita kena faham, ada yang bagus, ada yang elok, ada yang biasa-biasa. Jadi kena pilih ubat, kena bincang dengan pesakit, ubat mana yang sesuai untuk kita gunakan untuk menangani masalah kolesterol kalau kita perlu makan ubat. Dan kalau kita perlu makan ubat ni berapa lama bergantung. Saya berpegang pada mazhab kita main tarik tali. Bila kolesterol kita dah rendah, kita ambil ubat, cek kolesterol tu tinggi. Kita katalah plan untuk ambil ubat yang ni selama 3 bulan. Brand jenis A ni untuk 3 bulan. Selalu saya guna 3 bulan je sebab saya tak ada siapa yang suka makan ubat lama-lama. Pada saya lah. Jadi saya kalau terlalu tinggi saya guna brand yang kuat, Crestor. Kalau yang tak berapa sangat saya guna Simvastatin. Kalau yang tengah-tengah saya guna Lipitor. Ada banyak pilihan, kita boleh bincang dengan pesakit dengan harga dia semua. Kita buat pesakit, dia makan untuk 3 bulan, lepas tu cek darah. Cek balik darah. Kalau dah normal, berhenti ubat. Kalau lepas tu setiap 6 bulan cek darah. Kita kena cek balik. Jadi itu berapa lama, saya biasa ambil untuk 3 bulan saja, lepas tu saya cek darah balik. Kalau perlu sambung, kita sambung. Kalau tak, kita berhenti. Lepas tu kita cek balik 6 bulan, kita tengok semua macam mana. InsyaAllah kita cerita lebih lanjut tentang ubat ni minggu depan lah cikgu. Okey, insyaAllah minggu depan kita cuba sambung balik. Tajuk kolesterol cikgu.